Baiklah, beli durian berkarung-karung. Jom tadi ke Temburong. Suka Abang Amin nak makan durian tu. Kita bersama dengan rakan kita, Siti Izzawati. Rakan kita daripada daerah Temburong. Assalamualaikum. Apa kabarnya Siti Izzawati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Merah menyala bersemangat di pagi hari ini. Dan siapa yang memerlukan semangat? Setentunya adik-adik Ketani yang mengharungi satu dugaan. Dan juga masih lagi merah melambangkan semangat. Jadi mereka juga ingin semangat, suntikan semangat daripada Ketani kerana mereka telah pun memulakan peperiksaan PSR kemarin. Jadi mungkin boleh dikongsikan ni Siti Izzawati tips-tips dan juga kaedah pembelajaran yang boleh diketahui bersama. Ya, Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui kemarin, bermulanya adik-adik Ketani yang menduduki peperiksaan PSR, dan apa yang paling penting, ada beberapa tips lah yang ingin dikongsikan. Antaranya seperti kalau belajar tu jangan last minute kalau kita akan belajar, dan yang pastinya juga seperti nota-nota. Kalau saya dulu di lakat tu di mana yang tempat berdiri macam mengusai tudung, di sana tak ada di lakat nota-nota. Yang paling penting lah nota-nota yang penting, dan apa yang paling penting untuk menjaga pemakanan dan kesihatan mental Ketani juga. Dan yang paling penting ini adalah salah satu yang perlu kita lakukan, iaitu meminta restu daripada kedua ibu bapa. Tiba-tiba teringat dulu waktu Ketani PSR, saya pun macam tu juga. Kalau ada di ruangan di dalam bilik itu, ada satu ruangan pelbagai map, ada geografi, ada untuk sains, dan mengingati map dan juga simbol apa namanya ni, diagram bunga. Kalau saya ingat silibus darjah 6 ada belajar mengenai dengan hibiscus bunga. Itulah yang dilakatkan di dinding sambil-sambil mengusai tudung banar tu. Sambil juga melihat dan mengingati. Betul. Tadi terkanang balik. Izzah, bersempena Izzah hari ini cukup bersemangat dengan mengenakan lagi pakaian warna merah. Mungkin boleh berikan kali kata-kata semangat. Satu kata-kata semangat untuk pelajar-pelajar kita ni yang sedang menjalani peperiksaan. Satu kata-kata semangat untuk adik-adik Ketani, jangan pernah luntur semangat itu. Apa yang paling penting untuk Ketani maju ke depan, fikirkanlah apa yang akan Ketani bawa untuk kejayaan Ketani. Apa yang Ketani harapkan juga adik-adik Ketani ini akan terus berjaya dunia dan akhirat. Itu yang paling penting. Ya Rabbal Alamin. Semoga berjaya kepada para pelajar yang menduduki peperiksaan PSR, O level, AS level, A level, dan akan datang nanti SPE pada bulan November yang akan datang ini, insya-Allah. Baik, terima kasih, dan kita serahkan dari daerah Temburong bersama dengan Siti Izzawati. Silakan. Ya, terima kasih Dini dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung Rampai Pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada keluaran kali ini. Ingin kita kongsikan juga keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini dalam keadaan yang cerah. Kita percaya banyak kegiatan dan aktiviti yang akan dilakukan. Jadi apa yang kita harapkan sentiasalah meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua Auda berada, kerana kita mengetahui sejak kebelakangan ini dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadi apapun juga perancangan bis kita pada hari ini, sama-samalah Ketani meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua Ketani berada. Dan Alhamdulillah pada hari ini Ketani dipertemukan jua di hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, hari penghulu segala hari. Mudah-mudahan apapun jua hasrat Ketani yang belum lagi tercapai akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Auda, dari daerah Temburong pada kali ini kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Siti Ramizah mengenai dengan kelas Pravok Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Temburong yang baru-baru ini beliau telah pun membuat tinjauan. Kita saksikan bersama. Program Pravocational adalah sebuah program yang dikhususkan bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas di peringkat sekolah menengah. Program ini berfokuskan kepada 5 kemahiran berfungsi seperti asas akademik, hidup berdikari, sosial dan komunikasi, asas vokasional dan kemahiran kerja.
Bagi kelas pravocational di Sekolah Menengah Sultan Hassan Pekanbanger ini juga terdapat kemudahan yang komprehensif dari tempat belajar dilengkapi dengan dapur, ruang makan dan tandas. Bagi pelajar berkeperluan khas, yakni aliran perdana, mengikuti pelajaran bersama pelajar-pelajar lain iaitu secara pembelajaran inklusif. Bagi pelajar-pelajar Pravok di sekolah ini ada disediakan jadual lah seperti pelajar-pelajar biasa. Tapi bagi jadual-jadual Pravok ini, diorang punya subjek lebih fokus kepada kemahiran berfungsi lah, seperti asas vocational, functional maths. Sama jadual mereka ni selalunya fleksibel lah, mengikut diorang punya. Kadang-kadang ada yang mood kurang baik lah pada hari itu, tapi fleksibel. Tapi ada rutin harian lah untuk mereka ikuti juga setiap hari. Dari segi mata pelajaran, seperti saya mention sebelum ini, mostly kepada functional seperti asas vocational, supaya mereka siap sedialah untuk kalau kerja di luar. Kemahiran hidup, pasal ada mereka ni yang belum lagi independen lah di rumah, so kami ajar fokus barang macam tu lah. Dari segi akademik ada juga kami fokus juga, tapi mostly still functional academic lah. Contohnya kalau maths, kami fokus on cara mengira duit. Yang dari segi macam tu lah, contohnya macam bahasa Melayu dan English, kami fokus on dorang punya social skills. Pasal mostly dorang ni kekurangan social skills satu lah, so mostly functional. Bagi pelajar-pelajar Pravok, dorang akan melalui 5 tahun sesi Pravok lah, dari tahun 7 hingga tahun 11. Selesai sejak sekarang tahun 11 itu mereka akan di celebrate lah, ada graduation day-nya yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan khas. So mereka ni akan dibagi sijil, dan sijil mereka ni kira diiktiraf lah. Diiktiraf, so dorang ni boleh menyambung belajar ke vocational lah, mengikut kemampuan dorang lah, vocational dan PPB, Pusat Pembangunan Belia. Harapan saya kepada pelajar-pelajar Pravok, walaupun amat sukar dorang ni dalam kelas, di luar juga amat sukar, tapi semoga mereka sentiasa tabah, sabar dan sentiasa ingin mahu belajar atau diterapkan dalam hati dorang lah. Bagi ibu bapa, supaya sentiasa bersabar. Bukan semua orang yang dikurniakan anak istimewa ni, anak syurga ni. So semoga tabah, sabar dan sentiasa bekerjasamalah dengan guru-guru yang ada di sekolah. Dan bagi orang yang berada di luar sana, kami sebagai guru dan ibu bapa sudah berusaha mengajar anak-anak istimewa kami ini untuk ready, bersedia untuk menghadapi dunia luar. So orang di luar sana, adakah dorang atau ready untuk menerima anak-anak istimewa tani ni kan? So itu jawapan ada arah diri dorang lah. Mudah-mudahan semua orang bersedialah dengan, kalau sudah dorang di luar bekerja, semua orang faham lah. So mesti ada awareness lah omong orang di luar juga pasal pelajar-pelajar Pravok dan anak-anak istimewa tani lah. Menurut Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, tahun 1982, pendidikan Islam sebagai pendidikan bagi keseluruhan hidup termasuk akal dan hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Sistem pendidikan di dalam Islam menekankan aspek pembangunan insan. Pembangunan insan bermaksud manusia dibangunkan dengan sifat-sifat kemanusiaan sesuai dengan fitrah kejadiannya. Setiap manusia dijadikan dengan komposisi yang sama, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Secara umumnya, kita mengetahui anak-anak istimewa ini mempunyai keistimewaan tersendiri walaupun mereka mempunyai kekurangan yang telah didiagnos bagi penuntut yang memiliki Autism Spectrum Disorder, Down Syndrome, Cerebral Palsy, Learning Disabilities dan sebagainya.